Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua anak-anak murid cikgu tahun 4? Okey, pada minggu ini untuk pendidikan kesihatan tahun 4, kita pergi ke tajuk baru. Okey, macam minggu lepas kita belajar penyakit tidak berjangkit. Okey, minggu ni kita belajar juga penyakit tidak berjangkit, tapi kita tengok apa kesan-kesan penyakit tidak berjangkit ni. Okey. Alright. Tajuk petunjuk awal. Okey, tajuk pada minggu ini iaitu petunjuk awal. Standard kandungan 6.1 iaitu kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Standard pembelajaran 6.1.2 iaitu menghubung kait punca dan kesan penyakit tidak berjangkit. Tahap penguasaan 3 iaitu membezakan kesan setiap penyakit tidak berjangkit. Alright, baik, kita lihat video ini dulu. Awak tengok betul-betul, dengar betul-betul apa yang isi kandungan dalam video berita Buletin Awani ini. Okey, jom kita lihat sama-sama. Bersua kembali, 73% kematian rakyat Malaysia berpunca penyakit tidak berjangkit. Kementerian Kesihatan menyenaraikan antara penyakit tidak berjangkit seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan jantung yang berkaitan dengan cara hidup. Timbalan Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Dr. Omar Mihat berkata, semua penyakit itu banyak berpunca daripada tabiat merokok, cara pemakanan tidak sihat dan kurang bersenam. Berdasarkan kajian terhadap 25,507 remaja di Malaysia pada tahun 2012, kementerian mendapati hanya 22.8% aktif, manakala 19.1% mengalami berat badan berlebihan dan 7.9% obesiti. Kaji selidik tembakau dan e-rokok pula di kalangan remaja Malaysia pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan jumlah perokok di kalangan remaja kepada 15.2% berbanding 11.2% pada 2012. Lebih membimbangkan, pemeriksaan pergigian tahun lalu mendapati tabiat merokok dikesan di kalangan pelajar seawal sekolah rendah. Beliau ditemui media selepas merasmikan Simposium Kesihatan Remaja Kebangsaan di Kota Baru pada Khamis. Okey, dah tengok video tadi kan? Alright, okay, sekarang kita tengok pergi kepada seterusnya. Kita akan tengok kesan-kesan penyakit asma. Asma ni awak sudah maklum kan penyakit asma macam mana? Dia susah untuk bernafas. Okey, itu adalah penyakit asma. Baik, kesan dia apa? Sesak dada. Sesak dada ni macam kita rasa macam dada kita tak selesa. Kita macam nak tarik nafas pun tak selesa lah dada kita. Ada something wrong somewhere dekat dada kita ni yang membuatkan kita rasa tak selesa. Okey. Seterusnya sesak nafas. Sesak nafas ni susah kita nak bernafas. Okey. Kalau awak pernah tengok pesakit-pesakit asma ni, dia bernafas macam tak lepas tau. Dia nafas pendek. Macam tu. Dia susah untuk bernafas. Alright. Seterusnya, batuk pada waktu malam dan awal pagi. Seperti yang awak sedia maklum, pada waktu malam dan waktu awal pagi ni adalah waktu di mana suhu persekitaran ni dalam keadaan yang sejuk. Tak panas, sejuk. Bila sejuk, dia akan macam mana? Bila sejuk, penyakit asma ni lagi senang menyerang. Kita susah lagi untuk bernafas pada pesakit-pesakit asma ni. Okey. Sebab tu dia selalu batuk pada waktu malam dan awal pagi. Okey, dia batuk. Baik, seterusnya kita lihat kesan penyakit diabetes pula. Apa dia kesan-kesan penyakit diabetes pada seorang pesakit diabetes ni? Okey, yang pertama, luka dan bernanah pada bahagian kaki. Kalau awak lihat, awak boleh Google, awak type je diabetes, okey. Awak pergi kepada image dan awak boleh tengok macam mana luka dan nanah pada bahagian kaki. Ada sesetengah pesakit bila diabetes dia terlampau teruk, dia boleh menyebabkan bahagian kaki tu dipotong. Okey, mula pada ibu jari, di bahagian tapak kaki, di bahagian kaki lah, di bahagian kaki awak tu, dia akan luka sedikit, lepas luka dia akan bernanah, bila bernanah dia akan makin teruk jika tidak diubati. Okey. Jika tak diubati dia akan makin teruk. Kalau tak jaga kebersihan pada luka itu pun dia akan jadi lagi teruk. Seterusnya lagi teruk sampai satu peringkat doktor akan nasihatkan kaki itu dipotong.
Itu adalah kesan penyakit diabetes. Baik, yang kedua, luka kecil yang lambat sembuh. Bayangkan awak, contohlah kalau awak pergi jalan-jalan, okey, awak tersepak batu dan awak jatuh. Okey, luka di lutut. Lutut tu luka kecil lah, luka kecil. Okey. Biasanya kalau orang normal, luka tu bila kita sapu antiseptik, kita sapu ubat luka, dalam seminggu dia dah elok dah. Okey, dalam tak sampai seminggu lah dia akan elok dah. Okey, tapi untuk pesakit diabetes, luka yang kecil sekecil itu pun mengambil masa yang sangat lama untuk sembuh. Kalau awak tak jaga, kalau tak dijaga luka tu, kemungkinan besar dia akan jadi luka yang besar dan bertambah teruk. Okey, itu kesan dia. Baik, seterusnya, cepat rasa mengantuk dan letih. Mengantuk. Kita dah tidur. Tengah malam kan, bangun pagi, okey, kita bangun, buat aktiviti sikit apa semua. Lepas tu tiba-tiba rasa ngantuk lagi. Tengah hari rasa ngantuk lagi, petang rasa ngantuk lagi. Dan sentiasa letih yang tak bermaya, letih je selalu. Itu adalah kesan-kesan penyakit diabetes. Baik, seterusnya kita lihat pula kesan-kesan penyakit jantung. Baik, penyakit jantung. Kesan yang pertama, degupan jantung tidak sekata, terlalu laju dan terlalu perlahan. Dia tak normal. Dia tak berdegup secara normal. Dup, dup, dup. Tak. Dia mungkin terlalu laju, dup, 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 dup. Macam awak baru lepas berlari, tapi dia tak lari. Dia tak lari, tak buat apa-apa aktiviti yang meletihkan, tapi degupan jantung dia tu laju. Dup, 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 dup. Macam tu. Okay? Dan terlalu perlahan. Dia bukan dalam keadaan awak rehat. Awak duduk, awak tidur, tak. Awak sedar macam ni, tak buat apa-apa. Tapi degupan dia perlahan. Dup, dup, dup. Kalau awak pergi tengok TV selalu kan, orang sakit jantung kan, dia ada carta dia kan. Jantung kita berdegup tu, dia naik. Dup, dup, dup. Macam tu kan. Kalau awak tengok, dia laju. Kalau laju, dia banyak gigi-gigi dia tu. Okey, itu kesan dia. Yang kedua, keletihan. Okey, bila jantung kita tak sekata, degupan jantung kita tak sekata, dia membuatkan kita akan jadi letih. Alright. Seterusnya, berisiko terkena stroke. Stroke ni awak lumpuh satu badan, tak boleh gerakkan. Awak masih hidup, masih bernyawa, masih boleh bernafas, tapi tangan awak, kaki awak, badan awak tak boleh bergerak. Itu adalah stroke. Okey. Kemudian, sesak nafas. Tak boleh nak bernafas. Sesak nafas. Macam tu. Tak boleh nak bernafas. Okay. Sakit dada. Kemudian sakit dada lah. Awak tengok selalu dalam sakit jantung, kalau awak tengok drama kan, ada datuk-datuk ni dia sakit jantung. Okay. Datuk-datuk ni dia sakit jantung. Contohlah kalau datuk ni, anak dia ni buat silap kan. Lepas tu anak dia marah ayah dia. Ayah dia seorang datuk dia, kurang hajar punya anak. Dia sakit dada. Pernah tengok kan cerita macam tu kan? Kuat drama cikgu ni. Dia pegang, dia sakit dada. Itu dia sakit jantung lah tu. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pula kesan penyakit buah pinggang. Okey. Yang pertama, penurunan berat badan yang mendadak. Okey. Kalau katalah awak gemuk, apabila awak terkena sakit buah pinggang, badan awak makin lama makin mengepis. Makin kurus. Kurus bukan kurus yang sihat bukan yang macam orang gemuk pergi berlari untuk kurus, bukan. Ini kurus yang tidak sihat. Seluruh zat nutrien dalam badan dia habis, hilang. Okey. Dia mengecut badan tu. Okey. Yang kedua, cepat letih dan tak bermaya. Cepat letih. Bila dah kurus sangat, dia cepat letih, dia tak bermaya. Dia macam dia bergerak, dia berjalan pun macam bahu dia jatuh. Kalau biasa orang jalan bahu normal kan, orang tegak bersemangat kan. Ni dia letih, tunjuk di jalan. Cakap pun macam tak bermaya, lemah, macam tu. Baik, seterusnya, kerap membuang air kecil. Kerap, selalu awak kencing, kejap-kejap nak kencing, kejap-kejap nak kencing. Itu kesan penyakit buah pinggang Dan emosi tak stabil. Bila orang sakit, emosi tak stabil ni bukan hanya kesan pada pesakit buah pinggang saja. Pesakit apa-apa pun yang mengalami sakit yang kronik, okey, terutamanya pesakit yang tak berjangkit ni, jantung. Bila dia dah tahu dia ada penyakit tu, okey, secara tak langsung emosi dia tak stabil. Okey. Macam-macam yang dia fikirkan, membuatkan emosi dia tak stabil. Cepat marah, cepat sedih, kemurungan. Itu emosi tak stabil. Okey. Baik, jom kita buat latihan. Alright.
Untuk latihan ni cikgu nak awak tengok carta ni, okey. Okey, awak tengok dulu carta ni. Sekejap ya, cikgu. Baik, awak tengok carta ni, okey. Kesan awak buat sama seperti carta ni, buat sama, okey. Kesan penyakit tak berjangkit, okey. Buat sama, kesan penyakit tak berjangkit. Okey, kemudian awak pecahkan yang cikgu ajar tadi. Apa dia penyakit-penyakit yang tak berjangkit tu? Penyakit jantung, penyakit asma, penyakit diabetes dan penyakit buah pinggang. Okey. Kemudian, apa dia kesan-kesan penyakit jantung? Sakit dada. Okey. Kesan penyakit asma, sesak nafas. Kesan penyakit diabetes, luka dan nanah di bahagian kaki. Okey, sakit buah pinggang, cepat letih. Okey. Baik, sekarang cikgu nak awak buat carta macam ni. Ambil kertas kosong, alright. Ambil kertas kosong dan pensel. Okey, ambil kertas kosong dan pensel, lukiskan peta pokok macam tadi. Macam ni, peta pokok macam ni. Okey. Kemudian tulis kesan-kesan penyakit tak berjangkit. Cikgu nak awak tulis kesan-kesan selain daripada kesan-kesan yang cikgu tulis dekat bawah ni. Selain sakit dada, selain sesak nafas, selain luka nanah di kaki dan selain cepat letih. Okey, banyak kan cikgu cakap tadi kesan-kesan tadi kan? Awak back balik, awak rewind balik video ni kalau nak tengok. Okey, kemudian awak masukkan kesan-kesan yang selain yang cikgu tulis. Alright? Sama seperti slide sebelum ini, cuma ubah kesan-kesan yang lain. Okey? Selamat mencuba. Okey, pastikan awak simpan hasil kerja awak. Baik. Dan apabila buka sekolah nanti, tunjukkan dekat cikgu. Alright? Bukan cikgu je. Kalau ada sekolah-sekolah lain yang lihat ni, awak boleh lihat video ni, awak boleh tunjukkan pada cikgu awak sendiri. Alright? Okey. Itu sahaja pelajaran untuk minggu ini. Baik, untuk tidak awak terlepas video-video cikgu, video-video pengajaran cikgu akan datang, awak tekan button subscribe di bawah tu. Tekan button subscribe dan tekan ada gambar loceng kat situ. Okey. Tekan button subscribe dan tekan gambar loceng untuk tidak terlepas video-video pengajaran cikgu akan datang. Baik, itu saja untuk minggu ini. Stay safe, stay home, jaga keselamatan, jaga kebersihan diri. Jangan buat aktiviti macam kita sebelum ni. Okey, sekarang ni adalah new normal. Okey, amalkan new normal. Baik, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.